Begitulah bacaan Ujudul Latif yang telah kita sama-sama bacanya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita ataupun syarah kitab Qulubuna, akhlak kami yang telah dikarang oleh Sayyidina Halabi Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafid. Sampai kita pada muka surat yang ke-10. Kalau bahasa Arabnya masih dalam muka surat yang ke-9. Maka aku mempersembahkan di dalam risalah ini yang mengandungi akhlak-akhlak yang agung dan sifat-sifat yang mulia, yaitu akhlak-akhlak dan sifat-sifat seorang mukmin yang kukuh keimanannya. Kerana iman itu adalah apa yang menetap di hati dan dibenarkan oleh amal. Iman itu adalah keupayaan untuk meninggalkan sifat-sifat yang keji, takhalli, dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia, tahalli. Oleh kerana akhlak yang mulia itu berada di derajat yang tinggi dan perkara yang teragung, maka perutusan penutup segala Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya datang untuk menyempurnakan akhlak dan memperkukuhkan tiang-tiangnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengenainya, iaitu perutusannya menjadi seorang nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutuskan hanya demi menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Al-Habib Umar telah memulakan risalah ini dengan mengatakan, aku akan mempersembahkan, aku akan list down, aku akan memberitahukan kepada kamu melalui kitab kecil ini, risalah kitab kecil ini, akan akhlak-akhlak yang agung dan sifat-sifat yang mulia. Jadi insya-Allah nanti kita akan, bila kita masuk pada babnya, Al-Habib Umar akan menerangkan apakah dia akhlak-akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang indah, yang mana seorang yang beriman kepada Allah patut menghiasi dirinya dengannya. Iman, kata Abu Umar di sini, adalah apa yang menetap di hati dan dibenarkan daripada amalan. Ini juga apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan iman adalah apa yang dituturkan dalam hati, kemudian dibenarkan dalam apa yang ditutur melalui lisan, kemudian dianya hatinya menyaksikannya. Maknanya tidak ada perbezaan antara lisan dengan hatinya. Dan yang ketiga adalah dia membenarkannya dengan amal. Jadi iman itu ada 3 stage. Yang pertama, seorang itu mengucapkan keimanannya melalui lisannya. Maka bila seorang itu hendak masuk Islam, cukup dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia sudah masuk Islam. Sama ada dia solat ataupun tak solat, dia keluar zakat ataupun tak keluar zakat, apabila seorang itu mengucapkan la ilaha illallah, beliau sudah memasuki zimmatullah, ataupun yang perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita membunuhnya, tak boleh kita mengampas hartanya, darahnya menjadi haram dan sebagainya. Jadi stage yang pertama adalah seorang itu ikrar dengan lisan, itu iman. Dan iman fondasinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan yang paling basic la ilaha illallah, kerana banyak hadis Nabi SAW mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah,
akan masuk syurga. Nabi tak katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namun komplitnya kalau kita kenal Allah melalui Rasulullah, maka kita pun mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ikrar bil lisan, namun pandangan Allah bukan di lisan. Pandangan Allah adalah di dalam hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, ataupun wa niyatikum, ila qulubikum wa niyatikum. Allah Subhanahu wa taala tidak lihat kepada pakaian kita, luar kita ataupun badan kita lah. Allah lihat kepada apa yang ada dalam hati kita dan apa yang diniatkan dalam hati kita. Maka seorang itu boleh masuki Islam dengan berikrar la ilaha illallah, tapi hatinya tak cenderung kepada Islam. Maka ini termasuk dalam golongan orang yang munafik. Golongan orang-orang munafik, mereka pura-pura Islam. Mereka kata la ilaha illallah, mereka solat di belakang Rasulullah, mereka bersama dengan Rasulullah SAW, duduk bersama dengan Nabi, tapi hati mereka tak beriman kepada Allah. Mereka pura-pura. Jadi mereka tak lepas stage yang kedua, iaitu membenarkannya dengan hati. Kemudian membenarkan hanya dengan hati pun tak cukup. Seorang itu mesti membuktikannya dengan amalannya, menutup auratnya, solat, puasa di bulan Ramadan, untuk membuktikan dia itu orang yang beriman kepada Allah. Tapi itu stage yang ketiga. Al-Imam Nawawi Allah, selagi seorang itu sudah pas stage pertama dan stage kedua, dia itu sebahagian daripada diri kita atau sebahagian daripada kita. Kalau dia meninggal, kita perlu kafankannya, kita perlu mandikannya, kita perlu solatkannya. Hatta orang munafik pun sama juga. Asalkan dia zahirnya Muslim, tak boleh kita mengatakan oh dia munafik. Nabi SAW sebelum turun perintah untuk baginda SAW untuk tidak solatkan orang-orang munafik. Kenapa Nabi SAW diperintahkan untuk tidak solat kepada orang-orang munafik? Bahkan beliau Rasulullah SAW, dan dalam masa yang sama Nabi SAW pun tidak membunuh orang-orang munafik. Bahkan beliau tahu siapa itu. Sayyidina Umar Khattab mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk membunuh mereka, kerana mereka itu gunting dan lipatan, iaitu mereka itu spy, memberikan maklumat-maklumat kepada musuh dan sebagainya. Rasulullah mengatakan, tidak, aku tidak mahu dikenali sebagai seorang yang membunuh saudaranya sendiri. Iaitu zahirnya Muslim, dah kita ambil yang zahir, kerana manusia mengambil yang zahir, tapi Allah mengambil yang batin. Di sisi Allah adalah perbezaannya, Allah melihat kepada yang batin, Allah tidak lihat kepada yang zahir. Namun ketika ketua munafik meninggal, Rasulullah salatkan. Selepas itu turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak solat lagi ke atas orang yang sudah clear sebagai seorang yang munafik. Tapi itu Rasulullah tahu siapa yang bukan munafik dan siapa munafik. Kita tidak tahu, dan ini juga diberikan kepada seorang sahabat, kalau tidak sedap namanya Huzaifah Al-Yamani, yang mana beliau kata Rasulullah, kalau kau nak tahu seorang itu munafik atau tidak, tanya kepada Huzaifah. Beliau ada kelebihannya, yang ciri-cirinya yang diberitahu kepada Nabi SAW. Dan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku tidak akan solat jenazah seseorang kalau aku tidak lihat Huzaifah solat kepada jenazah tersebut. Kerana Huzaifah tidak akan solat jenazahnya orang yang munafik. Maka kalau Huzaifah tak solat, aku pun tak akan solatkan kepada jenazah tersebut. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang tertentu. Kenapa? Kerana batinnya tidak beriman kepada Allah, dan pandangan Allah itu di batinnya. Tapi kita tak boleh, kerana kita tak tahu batin seseorang itu. Kerana itu dalam peperangan ketika seorang sahabat membunuh seorang musuh, yang mana bila
pedang itu sudah sampai di lehernya, dia mengatakan la ilaha illallah. Tapi sahabat itu tak potong enggak. Berita itu dikhabarkan kepada Nabi SAW. Nabi memanggilnya, memarahinya, mengatakan, kenapa kamu membunuhnya walaupun dia sudah mengatakan la ilaha illallah? Dia kata, ya Rasulullah, pedang sudah sampai di leher. Maknanya dia mengatakan la ilaha illallah kerana takut aku membunuhnya. Jadi oleh kerana itu aku terus bunuhnya ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, adakah kamu memotong hatinya untuk memastikan yang dia mengatakan itu bukan daripada hatinya? Yang manusia kita patuh hukum dengan yang zahir. Kalau seorang itu la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah, datang ke masjid dengan untuk solat dan sebagainya, zahir adalah orang yang baik, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi batin serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah membenarkannya dengan amalan. Amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, amalan puasa, dan juga amalan adalah menghiasi seseorang itu dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Jangan jadikan beban kepada seseorang yang ingin untuk masuki Islam dengan terus mengatakan kepadanya, wahai fulan, kau nak masuk Islam, boleh. Selepas ini solat 5 waktu, jangan miss. Datang ke masjid, solat subuh. Yang penting apabila seorang itu sudah cenderung untuk masuki Islam, masukkan dalam agama Islam terlebih dahulu. Jangan menakut-nakutkannya ataupun membebankannya dengan perkara yang mungkin dia tak biasa untuk melakukannya. Naam, solat wajib. Betul, solat wajib. Solat tiang agama, tak boleh tinggalkan solat. Tapi ya akhi, dia seorang yang baru masuk Islam, baru kenal kepada agama Islam, baru nak berjinak hatinya mengenal kepada Islam. Dan lebih teruk lagi, seseorang itu mengatakan kalau nak masuk Islam boleh, dan dengan syarat kau khitan terlebih dahulu. Khitan? Kenapa nak kena khitan terlebih dahulu masuk Islam? Adakah ia syarat untuk masuk Islam perlu khitan? Adakah Nabi SAW bila menerima Islam seseorang mengatakan, okay, kau pergi khitan terlebih dahulu, baru datang kepada aku terima Islam? Nah, dalam mazhab kita khitan wajib, tak nafikan. Tapi ada mazhab yang lain yang mengatakan khitan itu sunnah. Maka kalau seorang itu tidak mau khitan, bukan menjadi sebab seorang itu untuk tidak masuk Islam. Jadi jangan kita menjadi faktor atau sebab orang itu lari daripada agama Islam, sedangkan hatinya sudah mula untuk mencintai agama kita. Baik, begitu juga dengan solat. Jangan, memang kita mengajarnya untuk solat, beritahu sama dia wajib untuk solat 5 waktu. Tapi kalau kita nak enforce terus, kalau saya mengajar di Darul Arqam, di sana ramai yang convert, yang mana keimanan mereka pada awal tak begitu kuat. Nak enforce mereka untuk solat 5 waktu, mereka mungkin akan rasa berat agama ni, dan mereka mungkin tidak akan mula walaupun dengan satu solat. Mulakan dengan yang mudah terlebih dahulu bila kita mengajak orang kepada. Begitu juga dengan orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu jadi, jangan kita membuka ataupun menyempitkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ketiga, iaitu membuktikannya dengan amal. Jadi yang pertama, ikrar bilisan, mengatakan dengan lisan. Dan yang kedua, kita hati kita nak kena percaya dengan apa yang kita ucapkan. Dan yang ketiga, buktikannya dengan amalan. Kalau kita tidak buktikan dengan amalan, maka itu namanya fasik. Orang yang beriman kepada Allah tapi tak solat, orang yang beriman kepada Allah tapi tidak tutup aurat, itu fasik.
Fasik lebih mulia daripada munafik. Munafik adalah orang yang mana hatinya tak beriman kepada Allah, tapi nak menjadi muslim yang hakiki. Ada orang yang beriman kepada Allah dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peringatan saya kepada semua, jangan terlalu keras dengan sesama muslim. Lebih-lebih lagi mereka yang baru ingin untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang baru masuk Islam, jangan terlalu keras dengan mereka sampai memaksa mereka. Mereka sudah mau ingin mendekatkan kepada Islam, kita menakutkan mereka, lama-lama mereka jauh daripada agama Islam. Dan jangan kita menjadi penyebab orang tidak mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara amalan yang lain juga adalah takhalli. Apa itu takhalli? Takhalli berarti menghilangkan sifat-sifat yang keji dalam hati kita. Takhalli. Apakah sifat-sifat yang keji? Contoh, sombong. Seorang dia tahu dirinya macam mana. Dia mungkin bukan pembohong, dia mungkin bukan pendusta, tapi ada sifat sombong. Cukup sombong seorang itu bila dia rasa dirinya lebih hebat daripada satu orang pun. Itu sombong. Aku imam masjid, aku lead solat, aku bilal, aku orang cium tanganku, aku sombong, aku yang paling mulia. Orang dengar kata-kataku. Lah, mungkin orang yang berada di makmum lebih mulia daripada si imam. Si imam hanya dilantik untuk menjadi pemimpin solat. Mungkin yang muda lebih mulia daripada yang si tua, mungkin yang si tua lebih mulia daripada yang muda. Kerana itu ada Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, kita Bidayatul Hidayah, mengajarkan kita bagaimana untuk lihat kepada orang. Bila lihat kepada orang yang lebih tua daripada kita katakan si fulan banyak pengalaman, si fulan banyak beramal kepada Allah, aku ni masih baru lagi, aku ni masih muda lagi, kurang pengalamanku, kurang ilmuku, kurang ini. Bila lihat orang yang lebih muda, alhamdulillah ni Masya Allah, si fulan kurang dosanya, tak seperti aku ni banyak dosa, dah lanjut usia aku. Ini masih lagi diberikan peluang, kekuatan untuk beramal kepada Allah. Lihat kepada orang kafir, adakah kita lebih mulia daripada orang kafir? Orang kafir mendapat hidayah daripada Allah, dosanya semua diampunkan oleh Allah. Kita dosanya dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, adakah Allah akan ampunkan? Wallahu a'lam. Tapi orang yang masuk Islam, dosanya selama 50 tahun, sebanyak buih di lautan, sebanyak setinggi gunung, Allah akan hapuskan. Dia dah bunuh. Riwayat seorang datang kepada seorang Nabi ataupun seorang saleh, hadis Nabi SAW, dia dah bunuh 99 orang. Dia katakan, wahai fulan, wahai orang saleh, aku dah bunuh 99 orang boleh tak aku taubat kepada Allah? Orang saleh dia katakan, tak boleh, kau dah bunuh 99 orang, mana ada pintu taubat lagi? Tak boleh kau taubat. Dia katakan, aku dah bunuh 99, 1 kurang 100, lebih aku genapkan 100. Dia pun bunuh orang ni 100. Dah genapkan 100 orang yang dibunuh. Kemudian dia pergi kepada orang saleh yang kedua. Lihat hikmah antara dua orang alim, dua orang saleh, tapi satu keras, satu tidak. Pergi kepada yang nombor 2, katakan, boleh tak aku, ada tak lagi, aku dah bunuh 100 orang ni, boleh tak Allah ampunkan dosa aku? Dia katakan boleh, tak ada masalah, dengan satu syarat. Apa dia? Tinggalkan kampung, pergi ke hijrah ke tempat lain. Kenapa? Kerana kadang-kadang untuk seorang itu bertaubat, dia perlu pergi ke tempat yang lain. Kadang kalau dia misalnya orang yang kena drug addict misalnya, kena dadah, dia kalau keluar daripada penjara, dia berjumpa dengan kawan dia kembali, mungkin dia boleh kembali memakan dadah tersebut kerana jumpa kawan yang serupa, ataupun environment mungkin tak boleh terimanya, mana rendah kepada dia dan sebagainya. Jadi dia perlu berhijrah atau pergi ke kampung yang lain untuk memulakan kehidupan
yang baru, suasana yang baru, fresh lah, start afresh, balik kehidupannya. Maka dia pun mengambil pendapatnya, dia pun keluar. Dalam perjalanan meninggal. Berebut dua malaikat, kata Nabi SAW. Malaikat rahmat datang, malaikat azab datang, berebut. Dua-dua nak ambil nyawanya. Malaikat azab katakan, dia dah bunuh 100 orang ni. Aku yang ambil dia. Malaikat rahmat katakan, lah, dia dah on the way nak pergi taubat. Belum taubat lagi, tapi on the way nak pergi taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ada dalam hatinya untuk taubat. Bergaduh dua malaikat. Malaikat rahmat dengan malaikat azab bergaduh. Allah hantar malaikat yang ketiga. Malaikat ketiga datang katakan, dah, jangan gaduh-gaduh. Solutionnya ada kita measure. Kita ukur daripada mana dia meninggal, tempat yang dia meninggal, kita measure mana satu lagi dekat. Adakah dia lebih dekat kepada tempat yang dia ingin bertaubat, ataupun dia lebih dekat kepada tempat yang dia melakukan maksiat kepada Allah, yang dia membunuh orang. Maka mereka katakan, baik, kita ukur dapati bahawasanya yang tempat untuk pergi ke tempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih dekat dengan jarak satu tangan, satu zirah. Lebih dekat dengan satu tangan sahaja. Maka mereka rahmat mengambil yang mengatakan, ini makna taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, pintu taubat Allah senantiasa terbuka, pintu rahmat Allah senantiasa terbuka, jangan menutupnya. Orang nak bertaubat kepada Allah, terima. Orang nak tinggalkan maksiat, bantu. Orang nak masuk Islam, ajarkan mereka, berikan motivasi kepada mereka. Kerana ramai di luar sana yang ingin untuk masuk ke Islam tapi tidak tahu cara-cara. Takhalli, hilangkan dalam hati kita perasaan-perasaan yang tidak baik. Sombong, jangan kita sombong. Tak layak kita sombong. Nak sombong dengan ilmu itu milik Allah. Allah hantar penyakit lupa, ilmu kita hilang. Nak sombong dengan badan kita pergi gym, Allah hantar penyakit sakit gigi, gym macam mana pun tak boleh kawal, tak boleh tahan sakit kita. Nak bangga dengan kekayaan, Allah berikan penyakit, habis kekayaan kita semua habis. Kita spend dekat doktor. Nak bangga dengan keturunan, apa yang bangga dengan keturunan kita? Kita keturunan sultan, ataupun keturunan Rasulullah SAW dan sebagainya. Nah, keturunan Nabi mulia. Tapi seorang itu tak boleh berbangga dengan keturunannya. Orang lain muliakannya kerana beliau itu ahli bait Rasulullah SAW. Tapi pribadi seorang itu jangan dirasa dirinya mulia kerana aku Rasulullah. Bahkan Rasulullah memberitahu kepada Fatimah, hendaklah kau beramal untuk diri kamu sendiri. Tapi kita sebagai orang yang bukan ahli bait, kita menghormati ahli bait. Tapi sebagai ahli bait, jangan merasa dirinya itu perlu dihormati kerana dirinya dan sebagainya. Jadi tak ada. Innama akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tak kira Negro ke, tak kira American ke, tak kira Arab ke, tak kira Boyan ke, tak kira Jawa ke, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan apa arti takwa? Ada orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Dan di antara perkara yang dilarang oleh Allah adalah takhalli, hilangkan sifat-sifat yang keji dalam hati kita. Jadi kita akan baca apakah ada sifat-sifat takhalli yang perlu kita hilangkan dalam diri kita. Kemudian dah hilangkan, dah erase sifat-sifat takhalli, kita hiasi pula dengan tahalli. Dia bezanya dot dia. Takhalli kha, tahalli dot dia hilang. Itu beza bahasa Arab, subhanallah.
Ada dot, ada dot, maknanya berubah. Takhalli khal, takhalli berarti hilangkan sifat-sifat yang negatif. Khal tukar jadi ha, iaitu titik tu hilang. Tahalli dia jadi iaitu sifat-sifat yang terpuji. Jadi kadang-kadang kalau kita baca kitab ada typo error, kan? Kalau itu kita nak kena baca dengan seseorang. Pernah guru kita almarhum Ustaz Habib Salim Al-Syatri ceritakan, ada orang pergi satu kampung, ada jenazah, orang faqih, orang alim dan sebagainya. Lalu dia dapati cara mereka melaksanakan ataupun bila dah kebumikan jenazah itu pelik. Mereka mengambil susu dan tuang susu di atas kubur. Ini faqih ni yang alim ni tengok, dia tengah cari dah ada tak dalil daripada mana hadis ke apa yang mengatakan letak susu di atas kubur. Dia tanya, maaf saya nak tanya, di mana antum belajar iaitu untuk letak susu di atas kubur? Dia kata, oh ini sunnah Nabi SAW. Tak percaya tanya imam, bagi kepada imam. Imam, saya dengar si fulan kata sunnah letak tuang susu atas kubur. Kata betul sunnah. Mana dalilnya? Dia buka kitabnya. Rupanya kitab itu tertinggal dot. Halim. Tertinggal dotnya. Yang betulnya dibaca jim. Sepatutnya jim, iaitu bukan letak susu tapi meletakkan batu nisan. Kerana satu titik hilang, maknanya berubah. Imam salah faham. Imam mengatakan ini sunnah Nabi SAW. Dibaca berlainan kerana hilangnya satu titik. Kerana itu berilmu, kita perlu belajar. Kerana typo error common. Mana ada orang free daripada typo error? Melainkan Al-Quran, alhamdulillah, ini berikan ini salah satu mukjizat ataupun salah satu kelebihan Quran. Tak pernah ataupun jarang sekali kita dengar ada typo error. Adalah ada kadang-kadang kita dengar satu dua, tapi subhanallah, majoriti Al-Quran Al-Karim bebas daripada kesalahan. Ini adalah betul kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Tapi kitab-kitab yang lain, orang menulis dengan tangan, type dan sebagainya, prone to errors, mesti ada kesalahan. Jadi hendaklah seorang itu mempelajari ilmu daripada seorang guru, yang mana guru itu pun dah baca kitabnya daripada gurunya yang lain. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan, gurunya tahu, ini salah, ini tak betul dan sebagainya. Jadi takhalli, biasanya satu dot. Takhalli hilangkan perasaan-perasaan ataupun sifat-sifat yang keji. Tahalli hiasi dengan sifat-sifat yang mulia. Seperti apa? Tawaduk, rendah diri. Seperti apa? Suka tolong orang, senyum, berahmah dengan orang, sopan santun dan sebagainya. Ini adalah termasuk dalam kategori tahalli. Kerana itulah Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada kaum jahiliyah dan untuk menukarkan, mengajar mereka akhlak-akhlak yang terpuji. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Innama, dalam bahasa Arab innama berarti hanya saja. Maknanya seolah-olah Rasulullah mengatakan, my mission, the reason of my appointment as a messenger, diutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Bukan hanya diutammima akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, lah. Rasulullah katakan diutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang terpuji. Itu tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di dalam ataupun di atas akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi apakah dia akhlak-akhlak yang terpuji? InsyaAllah
Kita akan teruskan pelajaran kita pada minggu yang akan datang. Kita masih lagi dalam mukadimah, kerana mukadimahnya panjang insya-Allah. Sebelum kita masuk ke dalam babnya khuluquna, menerangkan satu persatu daripada akhlak-akhlak yang terpuji, jadi yang dikumpulkan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sadiq bin Hafiz. Wallahu a'lam bishawab. Seperti mana yang kami katakan, kalau ada apa-apa soalan boleh bertanya di penghujung majlis ataupun boleh menulis soalan-soalannya dan berikan di hadapan. Jikalau ada sama ada yang berkaitan dengan pelajaran kita ataupun yang apa-apa muskilah yang lain yang mana dapat kita jawab, insya-Allah kita akan menjawabnya. Kalau tidak, kita akan menjawabnya pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Jadi kalau tanya apa-apa, kita akan menutup majlis kita dan dipersilakan untuk jamuan sarapan pagi pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika